Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Bertemu lagi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam siri renungan Jumaat kita, dan saya akan menyambung perbincangan kita yang lalu, iaitu dalam tajuk taubat daripada dosa-dosa. InsyaAllah saya nak bawa satu hadis yang direwatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, nak melihat kepada sukanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang bertaubat kepadanya. Pintu taubat kita tahu semuanya, pintu taubat Allah Subhanahu wa taala sentiasa terbuka sehinggalah waktu kita nak meninggal, sehinggalah waktu nyawa kita dicabut, pintu taubat sudah tertutup. Nyawa sampai dah ke kerongkong, pada waktu itu tiada lagi guna kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu yang kita dalam keadaan kita sihat, dalam keadaan kita baik, dalam keadaan kita dalam kesenangan, kelapangan ini, maka gunakanlah peluang-peluang ini untuk kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kesilapan yang kita telah lakukan. Kerana kita tidak tahu, kadang-kadang kita tidak tahu adakah kita melakukan sesuatu perkara itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ianya menjadi satu kesalahan, menjadi satu kesalahan dalam kehidupan kita seharian, kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan kepada makhluk yang lain. Kita tidak tahu. Jadi sentiasalah kita melazimi istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya nak masuk ke hadis tersebut, nak menceritakan bahawa kalau kita melihat, kalau siapa tuan-tuan dan puan-puan selalunya ada yang mengikut mana-mana tarikat untuk nak membersihkan diri. Ada tarikat yang dia mewajibkan setiap pengikutnya untuk melazimi beberapa zikir. Contohnya zikir yang selalu kita amalkan, istighfar, la ilaha illallah, dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sendiri bersabda, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kamu. Fa inni atubu ila Allahi fil yaumi mi'at marrah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari 100 kali. Nabi SAW pun dalam keadaan diri dia yang maksum, yang tidak melakukan kesalahan, dan diampun segala, diampun dosa dia, tak ada dosa pada Nabi SAW 100 kali dalam satu hari. Jadi ahli-ahli tarikat yang mewajibkan kepada pengikutnya supaya beristighfar 100 kali. Ada tarikat yang menyuruh mewajibkan pengikutnya beristighfar 100 kali. Istighfar 100 kali ini umpama kalau kita ada rumah yang lantainya kayu, dan kita gunakan lantai kayu itu untuk kita membasuh pinggan, mangkuk dan sebagainya. Berus tembaga digunakan untuk menyental kotoran-kotoran daki yang telah hitam di lantai tersebut. Itu berus tembaga, itu istighfar, seumpama berus tenaga yang menggosok kotoran, seumpama menggosok dosa-dosa kita. Yang keduanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali dalam setiap hari. Ini umpama sabun, beris, seumpama sabun yang nak menyucikan lagi daki-daki itu, nak mengembalikan warnanya ke, nak mengembalikan kebersihannya pada lantai tersebut, pada hati kita juga. La ilaha illallah, dan seterusnya salawat ke atas Nabi SAW umpama pewangi. Kalau hari ini kita tengok kat TV, pewangi dauni, itu pewangi. 3 ini disyaratkan supaya kita, setiap manusia, kita amalkan sentiasa, supaya kita menjadi orang yang hatinya lembut. Dan saya kembali balik kepada hadis yang saya sebutkan tadi dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, daripada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi ashaddu farhan bi taubati 'abdi al-mu'min min rajulin fi ardin dawiyatin muhlikah. Allah Subhanahu wa taala lebih seronok dengan taubat seorang hambanya. Seorang hambanya yang bertaubat, Allah Taala sangat suka dengan seorang hamba. Kita manusia ni, hamba Allah Subhanahu wa taala ni, Allah Taala suka kalau sekiranya kita bertaubat.
Begitu juga kita manusia. Kalau tiba-tiba orang datang kepada kita, Muhammad, aku minta maaflah kepada kamu, aku telah melakukan kesalahan kepada kamu, aku telah mengumpat di belakang kamu. Kita jadi seronok, kita lapang dada, kita suka kepada dia. Kerana dia datang tanpa, kita pun tak tahu dia mengumpat di belakang kita. Akan tetapi dia datang minta maaf kepada kita. Jadi kita rasa suka kepada dia. Rasa seronok kerana ada orang yang sanggup datang mengaku melakukan kesalahan kepada kita. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala terlebih kasih daripada seorang lelaki yang berada, seorang lelaki nak menceritakan bahawa Allah Taala lebih suka dengan taubat hamba-Nya daripada seorang lelaki yang ada di satu kawasan yang kontang, satu kawasan yang tak ada pokok, tak ada tempat air dan tak ada sebagainya, di padang pasir sana. Dia dalam keadaan bermusafir, dalam perjalanan, dia cuma ada binatang tunggangannya, kenderaannya, dia ada makanan dan minumannya. Kemudian dia tertidur. Nak menceritakan betapa sukanya seorang itu dalam keadaan dia suka tu. Sukanya apabila barangnya dia dapat kembali. Fanama fastayqaza wa qad dhahabat fatalabaha hatta adrakahu al-'atash thumma qala arji' arji'u ila makani alladhi kuntu fihi fa anama hatta amut fawada'a ra'sahu ala sa'idihi liyamut فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. Nak menceritakan bahawa keseronokan seseorang itu apabila dia tidur. Di kawasan padang pasir yang tidak ada satu pun yang boleh membantu untuk dia hidup. Dia tidur, merehatkan diri dia, tidur. Tiba-tiba apabila dia terjaga, binatang tunggangannya pun hilang, yang mana dekat kenderaan dia tu, binatang tunggangannya tu, kenderaannya itu ada makanannya, di situ ada minuman dia, semua tak ada, habis, hilang. Dia pergi mencari merata tempat, tak ada, tak jumpa. Kemudian dia kembali. Dia mengatakan bahawa dia kembali kepada tempat yang asal dia tidur tadi dan hilang semuanya. Dia kata, aku tidur di sini sampailah aku mati. Dah tak ada makanan, tak ada minuman, dah nak buat macam mana? Tidur sajalah walaupun sampai mati. Jadi maka dia letak kepala dia tidur. Apabila dia terjaga, maka dia mendapati ada balik binatang tunggangannya, kenderaannya dan juga makanan minuman, dia boleh terus meneruskan hidupnya dan meneruskan perjalanan dia. Maka dalam keadaan itu dia rasa seronok. Seorang hamba ni rasa seronok dengan dia mendapat kembali bekalannya itu dan kenderaannya itu. Seronok. Begitulah terlebih seronoknya Allah Subhanahu Wa Taala kepada taubat seorang hamba-Nya yang telah melakukan kesalahan dan dosa kepadanya. Kita, kehidupan kita pada hari ini tak terlepas diri kita ini daripada melakukan kesalahan. Kesalahan sama ada yang kecil ataupun kesalahan yang besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita muhasabah balik diri kita. Kita tengok diri kita bagaimana ketika mana kita di tengah malam kita sedap tidur, dan kalau kita dapat bangun untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah seronoknya Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan kita itu, dan bagaimana seronoknya kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hikmah taubat, supaya kita dapat membersihkan diri kita daripada segala dosa-dosa, dan juga untuk nak memberikan kebersihan diri kita. Diri kita ni seumpama pakaian yang kotor, dengan dosa-dosa. Jadi setiap hari kita membasuh pakaian kita daripada kotoran, maka diri kita pun sebegitu juga. Kita kena setiap hari membersihkan diri kita daripada kotoran dosa-dosa itu, supaya dengan amalan kita, dengan solat kita, dengan puasa kita, dengan zakat dan segala amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita, permintaan kita. Sebab tu kita lihat pada hari ini, aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku berdoa supaya aku ni jadi orang baik, aku minta supaya aku ni murah rezeki, aku minta supaya aku ni senang, aku minta supaya macam-macam kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi tak pernah dapat. Kenapa?
kita tengok balik kepada diri kita, apa kesalahan, kita muhasabah balik pada diri kita, apa dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dosa kita kepada manusia juga. Jadi apabila kita telah muhasabah diri kita, kita tahu apa kesalahan dosa kita, kita segera bertaubat. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah, bagi rahmat dan bagi segala apa yang kita hajati, dan kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita berusaha ke arah itu, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kita, menerima taubat kita, menerima kita sebagai hamba-Nya yang soleh, yang mengamalkan amalan-amalan yang soleh yang diridai olehnya, ya Allah, insya-Allah. Jadi sekian dahulu untuk kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.